Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pakar Adib Mak Yusof dan di sebelah saya ialah Hai, nama saya Ifani Mukri bin Aziza. kami merupakan pelajar semester 5 di Rumah Pendidikan Awal Kanak-Kanak Universiti Kolej Aisyah Faham. Kami mendapat tugas untuk menceritakan mengenai konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ini telah dibentang dalam Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kali ke-44 pada 20 Disember 1989 dan telah diterima pakai. Manakala Malaysia telah menerima konvensyen ini dengan beberapa reservasi. Selain itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad telah menandatangani konvensyen ini pada 28 November 1994. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak ini ditubuhkan untuk melindungi kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, eksploitasi dan menjamin kanak-kanak mendapat haknya. Konvensyen hak kanak-kanak sangat diperlukan. Banyak negara tiada struktur undangan bagi kanak-kanak. Yang kedua, perkembangan kesihatan kanak-kanak juga amat penting. Yang ketiga, kanak-kanak yang lemah berbanding orang dewasa. Yang keempat, kanak-kanak mudah terjejas dengan apa yang dilakukan dan tidak dilakukan. Akhir sekali, kanak-kanak tidak berhak untuk mengundi dan tidak mempunyai pengaruh dalam politik dan ekonomi. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak terdapat 3 prinsip. Yang pertama, kanak-kanak ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Yang kedua, semua hak meliputi semua kanak-kanak tanpa kecualian dan tiada diskriminasi. Dan yang terakhir, semua tindakan yang diambil mesti dah dilakukan berdasarkan kepada prinsip demi kepentingan yang terbaik bagi kanak-kanak. The best interest of the child. Manakala, prinsip yang keempat ialah kanak-kanak tak sepatutnya didiskriminasikan. Yang kelima, kanak-kanak mempunyai hak dalam kehidupan dan perkembangan mereka. Yang keenam, kepentingan terbaik kanak-kanak harus diberi keutamaan. Yang ketujuh, kanak-kanak harus diberi peluang untuk melibatkan diri dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka. Dan yang ke-8, kanak-kanak harus diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. Kerajaan-kerajaan negara yang menyokong konvensyen ini harus bertanggungjawab dalam memastikan hak-hak asasi kanak-kanak dapat direalisasikan seperti hak kehidupan, hak perlindungan, hak perkembangan dan hak penyertaan. Di samping itu juga, perkembangan ini akan dipantau oleh Jawatan Kuasa Hak Kanak-Kanak Bangsa-Bangsa Bersatu. Di samping itu juga, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta agensi-agensi khusus seperti UNICEF diundang untuk memerhati dan mengemukakan pendapat mereka. Pertubuhan yang terlibat hendaklah menghormati dan menjamin hak kanak-kanak dari apa-apa jenis diskriminasi tanpa mengira warna kulit, jantina, bahasa, agama, politik atau lain-lain pendapat, asal-usul, kebangsaan, kaum atau sosial, harta benda, kecacatan, kelahiran atau lain-lain status anak itu atau ibu bapa dan penjaga. Konvensyen hak kanak-kanak telah memperakui setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk kebebasan tanpa mengira keturunan, warna kulit, jantina, bahasa, agama, fahaman politik, kenegaraan, kedudukan sosial, kecacatan dan lain-lain status.
Dan seterusnya, dia juga memberi penekanan yang khas kepada kanak-kanak dan mengesyorkan supaya keluarga memberi perlindungan dan bantuan yang perlu untuk mereka mampu berjalan tanggungjawab keluarga. Selain itu, Konvensyen Hak Kanak-Kanak juga memperakui bahawa personaliti kanak-kanak hendaklah dibangunkan sepenuhnya. Ianya hendaklah berlaku dalam persekitaran kekeluargaan yang gembira, kasih sayang dan kesefahaman. Seterusnya, mengingati bahawa kanak-kanak itu belum matang dari segi fizikal dan mental, memerlukan perlindungan dan jagaan khas, termasuk perlindungan undang-undang yang sewajarnya. Selain itu, Konvensyen Hak Kanak-Kanak juga mengiktiraf bahawa di seluruh dunia terdapat kanak-kanak yang tinggal dalam keadaan yang amat susah, dan kanak-kanak ini memerlukan pertimbangan khas. Dan Konvensyen Hak Kanak-Kanak juga menekankan pentingnya nilai-nilai tradisi dan kebudayaan setiap orang bagi melindung dan perkembangan yang harmoni bagi kanak-kanak. Akhir sekali, Konvensyen Hak Kanak-Kanak juga mengiktiraf pentingnya kerjasama dengan antarabangsa bagi membaiki keadaan hidup kanak-kanak dalam tiap-tiap negara, khususnya negara yang membangun dan maju dengan pesatnya. Hak kehidupan ini memastikan keperluan asas kanak-kanak terjamin seperti keperluan makanan, tempat tinggal, air minuman bersih dan jagaan kesihatan. Ini merangkumi hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan standard kesihatan dan perubatan yang tinggi. Ini termaktub dalam perkara 6 dan 12. Seterusnya, hak perlindungan. Hak ini termasuklah perlindungan daripada sebarang diskriminasi, penderaan, pengabaian, perlindungan untuk kanak-kanak tanpa keluarga dan perlindungan kepada kanak-kanak pelarian. Perkara ini termaktub dalam perkara 16, 19, 20, 22, 34, 35 dan 36. Dalam hak perkembangan, berbagai jenis pendidikan, formal dan tidak formal, dan hak kepada standard of living yang mana meliputi fizikal, mental, kerohanian, moral dan sosial melalui pendidikan formal, penjagaan kesihatan yang baik, peluang untuk turut serta dalam aktiviti sosial, ekonomi, keagamaan dan politik, dan bebas dari diskriminasi. Yang seterusnya, hak penyertaan. Hak penyertaan merangkumi hak kanak-kanak kepada maklumat, mengemukakan pandangan dalam semua hal yang melibatkan diri kanak-kanak untuk memberi bebas bersuara dan bertemu dengan kawan-kawan dan menyertai atau menumbuhkan pertumbuhan. Hadis Nabi SAW meriwayatkan bahawa setiap orang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, iaitu bersih. Maka kedua ibu bapanya lah yang akan menjadikannya sama ada Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kanak-kanak di umur ini memiliki kesuburan akal yang pantas, paru-paru mereka berkembang dengan meluas, potensi menerima latihan amatlah tinggi, dan mereka cepat terpengaruh dengan apa yang dilihat serta muncul naluri ingin tahu. Sekiranya mereka tidak mendapat apa yang mereka inginkan, berkemungkinan sikap liar akan muncul dalam diri mereka. Hadis
Nabi SAW bersabda, suruhlah anak-anak kamu bersemayam ketika mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka kerana dalam usia 10 tahun dan asingkan tempat tidur mereka. Dalam pandangan Islam, pilihlah tempat meletak benih kamu kerana keturunan itu berjangkit. Elakkan perempuan cantik dibesar di tempat kotor. Hadis riwayat Bukhari. Yang seterusnya, menyampaikan kepada kanak-kanak suara imam ketika dilahirkan. Dan tambahan lagi, berkatan dan menyembelih akikah untuknya pada hari ke-7 dilahirkan. Seterusnya, memilih nama untuknya kerana nama ditunjukkan kepada tuannya. Tambahan lagi, menyusuan penting kerana dia mampu mengubah perangai si anak. Justru memberi didikan akhlak dan membekalkan dengan adat kebiasaan yang baik, dan tidak membebankan dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung olehnya. Selain itu, mesti berlaku adil dengan anak-anak. Sampai itu, melatih anak-anak dengan kebersihan dan kesihatan tumbuh badan. Manakala yang ke-10 ialah berbelanja dengan murah hati terhadapnya. Yang ke-11, memilih guru dari kalangan orang-orang yang baik. Yang ke-12, percayakan kanak-kanak dan menghormatinya. Yang ke-13, menyediakan keperluan hidup seberapa yang mampu. Yang ke-14, memberi pelajaran yang besar kepada mereka. Yang ke-15, memberi perhatian terhadap kesihatan anak-anak. Yang ke-16, bergembira dengan kelahiran anak-anak perempuan dan jangan bersedih dengan kelahirannya. Yang ke-17, membenarkan anak-anak bermain dan mewujudkan kawasan bermain yang sesuai untuk kanak-kanak. Yang ke-18, mendorong kanak-kanak melakukan kebaikan. Yang ke-19, mendidik anak-anak bercakap benar. Dan yang terakhir, yang ke-20 ialah mengajar anak-anak apa yang memberi faedah kepada mereka. Diharapkan video penerangan kami ini dapat memberi manfaat serta kesedaran kepada semua betapa pentingnya kanak-kanak mendapat haknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.